Selepas memasukkan blueprint ke dalam 3D Max, sekarang tibalah masa untuk membina classroom dengan menggunakan beberapa objek dalam 3D Max. Untuk membina classroom, saya menggunakan wall yang terdapat dalam AEC Extend. Untuk itu, kita hendaklah klik pada wall dan pastikan kita klik objek pada pandangan atas. Seterusnya, pastikan kita membina wall pada pandangan atas agar objek yang dibina adalah sama dengan plan blueprint yang kita hasilkan sebelum ini. Untuk mengubah width dan height, kita boleh ubah di sebelah kanan parameter dan hasilkan pada pandangan atas. Untuk mendapatkan kedudukan wall yang sama dan tepat dengan kedudukan plane, pastikan kesemua pandangan diaktifkan. Keempat-empat pandangan itu side, front, top dan perspektif kita dibuka. Cara lain untuk dapatkan saiz yang tepat adalah zoom in dengan men-scrollkan mouse ke atas dan ke bawah. Sekarang saya sedang membina satu wall di dalam classroom yang saya bina sekarang ini. Saya akan cantumkan kesemuanya. Pastikan kedudukan dinding tidak keluar daripada plane pandangan atas. Sekarang inilah proses untuk membina mini perpustakaan ataupun rak buku dalam 3D Max yang saya hasilkan sekarang ini. Untuk membinanya adalah kita perlulah memerhatikan pada pandangan atas agar wall yang kita bina sama dengan plane dan tidak terkeluar daripada plane. Sekarang ialah cara-cara untuk membuat lengkungan pada classroom. Saya akan hasilkan pada sebelah ini terlebih dahulu. Untuk membuatnya, saya hidekan dan saya akan hasilkan di sebelah kanan. Untuk zoom, objek yang dibina dapat dibacakan dengan teliti. Zoom dengan lebih jelas lagi dan dekat untuk memudahkan kita melihat dengan lebih dekat lagi. Begitu juga dengan sebelah kanan lengkungan yang saya buat dengan menggunakan wall. Itu dengan merujuk pada plane pandangan atas. Pastikan kita trace pada bahagian line yang kita bina. Pastikan diteliti dengan garisan supaya ianya tidak terkeluar. Untuk mendapatkan lengkungan yang baik, ianya perlulah meneliti dengan sebaiknya.
semakin banyak segmen ataupun semakin banyak kita klik pada lengkungan ini, semakin elok lengkungan kita yang kita hasilkan. Proses seterusnya adalah klik pada butang polygon dan klik pada extrude dan kita akan turunkan dan tarik turun bahagian yang diselect tadi ke bawah. Pastikan ianya sama semua. Sekarang ni adalah cara membina lengkungan bulatan pada bahagian kiri classroom pula. Itu dengan cara yang sama, dengan menekan wall dan kita klik pada garisan lengkungan atau bulatan, separuh bulatan di bahagian kiri classroom yang saya bina. Pastikan ianya sama dan tidak terkeluar dengan garisan tersebut. Sekiranya sudah selesai, kita hanya klik right click dan wall itu tidak akan terkeluar. Pastikan ianya sama. Seterusnya adalah cara-cara untuk menghasilkan satu pintu pada bahagian rak buku classroom. Untuk menghasilkan frame pintu ini, saya gunakan edit poly yang terdapat dalam modify dan seterusnya saya akan klik extrude. Proses seterusnya adalah membina pintu lift pada bahagian tepi classroom ataupun di bucu classroom yang saya hasilkan ini. Dipastikan kedudukannya adalah telah sama. Dan klik pada modify dan klik pada edit poly untuk modifikan pintu lift ini. Untuk mengubah ataupun mengedit itu ini, saya menggunakan edit poly. Itu hanya menekan bevel ataupun extrude. Kita gunakan untuk menambahkan segmen pada pintu lift. Saya klik edit dan dapatkan Swiss loop. Dan saya tambahkan segmen pada yang tepat sesuai di antara melintang dan menegak untuk saya menghasilkan satu ruangan kosong di tengah pintu lift ini. Seterusnya saya akan extrude dan pastikan saya akan select pada bahagian yang ingin dibuat. Select dan saya akan shortcut key menekan butang delete pada keyboard dan sekarang kita akan nampak satu ruangan kosong di bahagian tengah. Begitu juga dengan bawah ini, kita akan tekan delete dan buangkannya. Seterusnya saya akan klik pada wall pada pandangan atas. Proses inilah untuk membuat satu meja hadapan.
Okay, pastikan ianya tidak terkeluar dengan dinding di sebelahnya. Pastikan ianya sama. Okay, setelah itu klik pada scale dan rendahkan meja mengikut kesesuaian plane. Okay, pastikan kita melihat dengan 4 pandangan. Okay, klik modify untuk extrude bingkai pada pintu rak buku ini. Dan saya akan tarik bingkai ini keluar sehingga ianya sama dengan garisan pada pandangan atas plane. Okay, pastikan ianya sama. Okay, step yang seterusnya adalah sekarang ini adalah saya sedang hasilkan dinding untuk classroom dengan menggunakan wall juga. Ini adalah dinding untuk dinding tandas. Okay, mana bahagian yang terkeluar pastikan kita scale supaya ianya sama dengan garisan. Okay, saya akan scale supaya ianya tidak terkeluar dengan garisan. Okay, setelah selesai menyiapkan dinding tepi tandas, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat satu skrin pada atas meja yang panjang tersebut setelah kita bina tadi. Okay, untuk membinanya, saya akan mengambil pada bahagian top view dan klik pada wall. Seterusnya, select pada kedudukan yang dikehendaki mengikut kesesuaian. Pastikan ianya tidak terkeluar daripada dinding. Okay, kita boleh memerhati dengan jauh untuk melihat skrin digital itu supaya berada di tengah-tengah antara dinding di belakangnya.